warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu, dan juga kita dapat sama-sama tadi tunaikan solat secara berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedar tak sedar kita dah masuk satu hari bulan Syaban. Jadi kita dah melangkah masuk bulan Syaban. Maknanya apa? Maknanya sebulan lagi kita akan sambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Tadi kita dengar tu imam baca doa dari Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Jadi moga-moga insya-Allah kita dapat sama-sama mengecapi kenikmatan Ramadan pada tahun ni. Cuma harap tahun ni, Ramadan tahun ni, kita dapat mengimarahkan surau masjid sebagaimana biasa. Kalau tahun lepas semua lockdown, tahun lepas semua ni semua jadi tok imam semua ni, kan? Semua jadi tok imam di rumah, jadi tok khatib sembahyang raya, semua cukup lah, komplit. So imam dia tak risau sebab apa? Pelapis-pelapis dah ramai, anytime lah. Kalau imam tak ada, ramai imam-imam gantian, ramai. Itu ada hikmah yang tersendiri bila mana berlaku lockdown secara besar-besaran tahun lepas. Saya ingat lagi tahun lepas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi kita doa moga-moga tahun ini insya-Allah kita dapat mengimarahkan masjid surau, terutama pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Baik, malam ni kita nak bincang satu topik yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman. Itu topik yang kita nak bincang insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya juga membuka ruang pada tuan-tuan. Kalau nak tanya soalan, saya open sama ada soalan yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman atau apa-apa juga soalan. Jadi tuan-tuan boleh tanya. Jadi siapa-siapa yang ada soalan, anda boleh hantar ataupun boleh tanya pada saya melalui WhatsApp ataupun SMS. Bagi mereka yang bawa handphone lah. Tapi kalau yang tak bawa handphone, nanti saya akan buka ruang pada ujung nanti. Bagi mereka yang bawa handphone, atau ada yang tak ada handphone, ada yang tak ada handphone, kira tak ada handphone zaman sekarang kira Tok Wali. Boleh kata semua orang ada handphone kan zaman sekarang.
Jadi kalau siapa yang ada handphone tu, kalau nak hantar soalan kepada saya, anda boleh WhatsApp ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa ada soalan, kalau anda nak tanya soalan apa-apa jugalah, anda boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi diumumkan dengan rasminya bahawa talian dibuka sekarang. So tuan-tuan dah boleh, kalau nak hantar soalan, boleh hantar, insya-Allah. Saya akan cuba tengok dan saya akan cuba respon dari semasa ke semasa, insya-Allah. Kalau boleh, program kita malam ni kita buat macam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi ada soalan, cuma jangan hantar soalan Facebook. Tak baca soalan Facebook, saya baca soalan WhatsApp saja. Jadi boleh hantar soalan, insya-Allah saya akan cuba respon soalan-soalan yang anda kemukakan, insya-Allah. Tuan-tuan, baik, bila kita sebut tentang peristiwa akhir zaman, kita nak cerita peristiwa akhir zaman ni tuan-tuan, sebenarnya kita kena bersandarkan kepada nas. Tak boleh nak ijtihad. Kita bersandarkan kepada nas, sama ada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Pertama sekali, bila sebut peristiwa akhir zaman ni tuan-tuan, akhir zaman tu bila? Akhir zaman tu bila sebenarnya? Dia, para ulama menyatakan, bila mana Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi yang penghabis, la nabiyya ba'dah, tak ada lagi Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi adalah Rasul akhir zaman. Lalu bila wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermakna umat Nabi Muhammad yang ada, inilah umat akhir zaman. Sebab apa? Sebab tidak ada lagi Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun dakwaan Nabi itu ada, dakwaan itu menunjukkan tanda akhir zaman sebenarnya, tetapi hakikatnya tidak ada lagi Nabi akhir zaman. Selepas Rasulullah tak ada Nabi. Walaupun orang mengaku mata daripada Musailamatul Kazzab, tuan-tuan, dia mengaku sebagai Nabi. Sampai sekarang orang Melayu boleh Nabi. Sekarang ni dahsyat, orang Melayu semua hebat, kan? Jadi tuan-tuan, bila mana Rasulullah wafat, bermulalah kita kata tanda-tanda akhir zaman itu berlaku. So macam mana kita nak tahu tanda akhir zaman? Dia begini tuan-tuan. Jibril alaihi salam pernah satu ketika bertanya kepada Rasulullah, "Mata sa'ah? Akhbirni 'anis sa'ah." Ya Muhammad, tolong cerita ke aku tentang kiamat. Bila kiamat? Apa kata Nabi? Mal mas'ul anhu a'lam minas sa'il. Mal mas'ul anha a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Orang yang ditanya tak lebih tahu daripada orang bertanya. Kalau orang bertanya pun tak tahu, orang yang ditanya lagi tak tahu. Faham tak? Maknanya, mudah cerita, kita sama-sama tak tahu. Kan? Nabi pun tak tahu, Jibril pun tak tahu. Sebab apa? Sebab kiamat ni dia satu kita kata satu ketetapan yang hanya ditentukan oleh Allah, yang diketahui oleh Allah sahaja. Nabi pun tak tahu bila. Innallah indahu ilmu sya'ah, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam surah Luqman. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kiamat. Bila berlaku kiamat, hanyalah Allah mengetahui. Tetapi hari ini tuan-tuan, kalau kita buka YouTube, banyak prediction tentang kiamat. Antara yang famous, dia kata apa? Hadis Nabi, dia kata Nabi kita umat Nabi Muhammad ni 1500 tahun je.
Umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Betul kiamat Kalau macam tu tahun hijrah pun dah berapa dah? Tahun hijrah pun dah 1422 lah. Supaya lari 20 tahun lah. 1442. 1422 dah lari 20 tahun. 1442 lah. So kalau 1500 bila berapa tahun lagi? Bila berapa tahun lagi? 58 tahun lagi. Kiamat kan? Tuan-tuan. Oi, hak ni masyhur sekarang ni, famous dalam YouTube dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalau Jibril pun tak tahu, kalau Nabi Muhammad pun tak tahu, macam mana orang kita boleh tahu? Orang kita hebat. Macam kes COVID-19 lah. Dia kata konspirasi Yahudi. Yahudi pun terkejut. Hebat orang Melayu, dia kata. Aku pun tak tahu, dia tahu dulu. Kan? Ini dia kata COVID-19 konspirasi Yahudi nak menghancurkan umat Islam. Kita tengok hak duk kena banyak negara bukan Islam. Top 10 mula-mula siapa? Amerika. Tu Yahudi banyak situ. Kan? Kemudian Brazil. Kemudian apa lagi saya tak ingat. India ke apa kan? Kan? Top 10 yang kata negara bukan Islam. Semua ikut mana? Jadi ini realiti yang berlaku. Kita tak kisahlah main mana virus tu, yang penting duk ada depan kita, kita kena tangani lah. Tuan-tuan. Dan kalau kita tengok, saya tengok COVID-19 ni satu hikmah besar, tuan-tuan. Hari tu dah tanya lah ustaz, pernah saya bincang tentang maslahah besar. Ingatkan nak cerita apa? Tengok tajuk maslahah besar, rupanya dia kena cerita pasal COVID-19. Masalah disebut COVID-19. Cerita tu bulan 2 bulan lepas. Tuan-tuan, jadi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul apa yang berlaku di situ menunjukkan kerdilnya kita di depan Allah. Saya ingat tahun lepas, tuan-tuan, kita akan bulan puasa di rumah, raya pun di rumah, kan? Waktu tu kalau kita tengok ada jenis orang golongan-golongan elit ni, biasa bila Ramadan tak duduk Malaysia. Dia terbang pergi duduk London, dia terbang pergi dia raya tak raya di Malaysia. Golongan elit, kan? Duit banyak, duit berkepuk, tuan. Buka almari ku, turun habis duit tu. Yang kata banyak duit ni, kan? Jadi maknanya biasanya boleh. Tahun lepas kalau kita lalu rumah, kawasan rumah elit, semua bersedia elok ya. Semua ada di rumah, tak boleh pergi mana. Ada duit pun nak terbang tak boleh. Pasal apa? Negara pun tak mahu terima. Jadi akhirnya terperap di rumah. Duit banyak, tak boleh buat apa. Nak terbang tak boleh, nak pergi mana tak boleh, kena kurung di rumah. Nak lari mana tak boleh. Tuan-tuan, saya terfikir satu je, bahawa atas dunia nak lari mana tak boleh. Esok agak-agak di padang mahsyar boleh lari tak? Agak-agak di akhirat esok boleh lari tak? Kata atas dunia pun tak boleh lari, di akhirat lagi tak boleh lari. Ini satu peringatan kepada kita, terutama bagi mereka yang lalai. Duk rasa senang, duk rasa mewah, duk rasa nak pergi mana pun boleh, duk rasa duit banyak. Akhirnya duit banyak pun tak boleh buat apa. Ada duit pun nak beli tiket, tiket pun tak jual. Pasal apa? Dengan pilot-pilot pun tak ada. Habislah kena berhenti je, kan? Jadi maknanya sampai tahap macam tu. Hasil nak buat macam mana? Jadi tuan-tuan, maka dia mengingatkan pada kita untuk bagi kesedaran pada kita. Baik, ringkas. Nak cerita peristiwa akhir zaman ni sebenarnya panjang cerita dia. Semana saya nak ringkaskan. Baik, saya nak cerita bila sebut peristiwa akhir zaman, dia merujuk kepada tanda-tanda kiamat. Itu tanda-tanda kiamat. Kalau dalam hadis Nabi, dia ada satu bab. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Al-Bukhari, tuan-tuan tengok bab yang belakang sekali, dia panggil Kitabul Fitan. Kitabul Fitan ataupun Babul Fitan. Fitan ni apa? Fitnah. Fitnah akhir zaman. Itu bab last sekali. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim pun ada juga bab last sekali.
Cerita tentang apa yang akan berlaku pada akhir zaman berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW untuk kita jadikan panduan dan pedoman di dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Jadi apa maksud fitan? Apa maksud fitnah? Fitnah ni banyak makna kan? Fitnah banyak makna. Kalau bahasa Melayu kita bila sebut fitnah makna apa? Bahasa kita kalau sebut fitnah makna apa? Tuduhan palsu kan? Betul kan? Kita kalau sebut fitnah ya, tuduhan palsu lah, tuduhan yang tak betul, itu fitnah. Lalu dikaitkan dengan ayat Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Ini kod salah. Kod ayat Quran salah. Sebab apa? Ayat tu bukan cerita pasal tuduhan palsu. Dah. Ayat tu al-fitnatu asyaddu minal qatli dan al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Al-fitnah di situ makna dia asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu maksud dia. Sebab tu kita tengok ayat Quran ni jangan tengok atas terjemahan saja. Nak kena tengok maksud dan makna dia. Fitnah di situ, sebab tu ramai tuan-tuan masuk dalam surabak, masuk dalam TV, masuk di masjid surau, semua ikut ayat tu. Kau bincang pasal fitnah dia. Kalau bincang bab tuduhan palsu, dia ikut ayat tu tak kena, kod tak kena. Pasal apa? Ayat tu cerita pasal lain. Tu cerita pasal syirik pada Allah Ta'ala. Sebab fitnah juga bermaksud syirik. Dan fitnah juga bermaksud al-ikhtibar, al-imtihan. Apa dia ikhtibar? Ujian. Macam kita kata fitnah dajjal. Maksud dia apa? Ujian. Ujian daripada Dajjal. Yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang sahih, ada dalam Sahih Muslim. Hak sunat pada kita baca tu waktu tahiyat akhir tu, sebelum kita bagi salam, selepas fil alamin innaka hamidum majid. Apa dia? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu hadis sahih tu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka Jahannam. Itu yang pertama. Dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Itu yang kedua. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada ujian, fitnah masa hidup dan masa mati. Dan yang keempatnya, aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Dajjal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi fitnah di situ maksud apa? Fitnah di situ maksud dia ujian. Ujian yang datang kepada kita daripada ujian Dajjal yang merupakan salah satu daripada peristiwa akhir zaman. Baik. Peristiwa akhir zaman ni tuan-tuan, ataupun sebut fitnah akhir zaman, ujian pada akhir zaman ni, dia banyak ujian dia. Dia tanda akhir zaman ni, dia ada tanda kecil, ada tanda besar. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Kita sekarang duduk kat tanda kecil ke tanda besar? Betul? Kecil ke besar? Ada ulama bagi tiga, kecil, sederhana, besar. Ada ulama bagi dua ya. Kecil dan besar. Kita lah betul-betul duduk tanda mana? Kecil ke besar? Kecil besar? Duduk confuse lagi. Tuan-tuan, ni buku saya ni, sekejap. Saya nak tunjuk tuan-tuan, baru terbit.
Mana dia? Tak saya nampak dia hilang. Ni juga ujian ni. Hilangnya buku. Ni buku. Ni. Okey, besar sikit, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak tak lama. Nampak tak? Manusia akhir zaman menelusuri gambaran hampirnya kiamat. Ni baru terbit. Ni buku baru terbit. InsyaAllah tuan-tuan nak dapatkan, boleh dapatkan. Tapi dalam buku ni Manusia Akhir Zaman ni, buku ni cerita yang melibatkan dunia kita pada hari ni. Hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan, yang kita dah dapat saksikan banyak dah tuan-tuan, banyak dah. Cuma malam ni saya nak lajak sikit lagi. Saya nak pergi kepada, nak cerita fitnah akhir zaman yang last dah, yang tanda-tanda besar dah sampai ke kiamat. Sebenarnya kita ini tuan-tuan berada di ambang besar. Belum besar lagi. Kita berada di ambang besar. Sebab para ulama menyatakan tanda besar kiamat itu adalah bermula dengan kemunculan Mahdi. Mahdi dah ada ke belum? Ramai dah mengaku Mahdi. Ramai. Tuan-tuan, kawan saya, ni cerita lama ni, tapi nak cerita Imam Mahdi ni. Kawan saya, dia naik bas dari Parit Bunta ke KL, ke Pudu Central, Pudu Raya kan, di Kuala Lumpur. Turun bas, solat subuh apa semua. Keluar jumpa ada seorang pakcik pakai serban, baju putih, pegang tasbih. Dia pun sempatlah pakcik ni bagi tazkirah kan. Dia cerita kita berada di akhir zaman. Lihatlah sekeliling kita, macam-macam isu yang berlaku. Kalau kita tengok sekarang ni, isu sosial, isu yang disebut oleh Nabi, banyak sangat. Perzinaan yang berleluasa, arak yang banyak, hiburan, hedonisme, ini semua tanda-tanda akhir zaman. Ni handphone ni pun tanda akhir zaman. Pasar makin banyak. Betul tak? Makin banyak kan makin kurang? Itu tanda akhir zaman. Saya pergi salah satu majlis bandaraya, saya kata, tuan-tuan, tanda akhir zaman adalah pasar makin bertambah. Dia pamai jumpa saya, Ustaz, kami yang meluluskan pasar tu. Orang majlis bandaraya kan, kami yang meluluskan. Salah tak? Saya kata, bukan semua tanda akhir zaman tu salah. Itu bentuk fenomena. Nabi nak cerita akhir zaman, pasar banyak. Bukan salah pasar nak salah apa? Kecuali kalau buat maksiat pada pasar, salah lah kan? Pasar tak salah. Macam ada tanda akhir zaman, yatatawaluna fil bunyan, orang berlumba-lumba nak bina bangunan tinggi. Salah tak? Salah nak bina bangunan tinggi? Tak salah. Tapi itu fenomena akhir zaman yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi fenomena akhir zaman ni ada yang salah, ada yang tak salah. Yang bercanggah dengan hukum syarak salah. Yang tak bercanggah dengan hukum syarak, dia sebagai satu fenomena, itu tak salah apa? Orang lelaki, orang perempuan lebih ramai lelaki contohnya, salah tak? Nak salah ke mana? Tapi yang salahnya tanda akhir zaman, orang lelaki nak tiru perempuan, perempuan tiru lelaki. Itu salah. Kan? Itu salah. Sampai disebut dalam hadis Sahih Bukhari, iaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, la'ana Rasulullah SAW al-mutashabbihin min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat min nisa bir rijal. Rasulullah laknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Rasulullah laknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Banyak tak sekarang ni? Makin banyak tuan-tuan. Kadang-kadang dalam family kita apa dah?
Kalau Allah ciptakan dia tu memang dia passion lembut, tak apa. Lembut macam mana laki-laki okey. Tapi jangan melembutkan lagi. Dibuh gincu lah, pakai bedak lah, eyeshadow, pakai baju kurung, baju kebaya. Ini apa kan? Jadi tuan-tuan, ini masalahnya. Ini juga semakin banyak, semakin berleluasa. Tuan-tuan, saya nak cerita tadi. Kawan saya diturun dekat Pudu tu. Jadi kawan ni dia ceritalah tentang akhir zaman ni, tentang bagaimana gejala-gejala sosial dan macam-macam lagi. Akhirnya dia pun nak minta izin lah. Dia kata, kamu kenal tak siapa saya? Kawan saya kata, tak kenal. Sayalah Imam Mahdi. Oi. Lepas pada tu kawan saya terus telefon saya. Saya kata, oi hebat hang jumpa Imam Mahdi di Pudu Raya. Tuan-tuan, sebab tu kita kena ada ilmu tentang akhir zaman, supaya kita tak terjebak dalam fitnah ujian yang menghanyutkan kita daripada jalan yang sebenar. Akhirnya kita terjebak dengan ajaran sesat. Banyak hari ni ajaran sesat, tuan-tuan. Kebanyakan ajaran sesat dia ada Imam Mahdi. Kebanyakan dia ada dakwah dan macam-macam lagi. Sedangkan tuan-tuan, satu kaedah saya nak beritahu pada tuan-tuan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Satu kaedah cara kita nak kenal Imam Mahdi. Cara nak kenal Imam Mahdi macam mana? Iaitu apabila seseorang itu dia mengaku dia Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Itu kaedah dia. Boleh faham? Bila mana ada orang dia mengaku dia sebagai Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Kecuali kalau dia imam masjid dan nama dia Mahdi. Itu cerita lain lah. Dia kata saya Imam Mahdi, tengok IC, oh Mahdi bin Abdullah, okey lah kan? Tetapi hakikat sebenar Imam Mahdi ni, nama dia bukan Mahdi. Nama dia bukan Mahdi. Nabi kata yuwati usmuhu ismi. Nabi kata nama dia sama dengan nama aku. Jadi nama dia apa? Nama dia Muhammad bin Abdullah. Itu nama Imam Mahdi. Mahdi itu apa? Mahdi itu menunjukkan gelaran dia yang bawa petunjuk, yang menubuhkan kerajaan. Nama dia kerajaan Mahdi. Kita pernah dengar kerajaan Umawi, Abbasi, Osmani. Di akhir zaman ada satu kerajaan, nama dia kerajaan Mahdi. Sebab apa kita kata orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dia bukan Imam Mahdi? Sebab ada riwayat menyatakan ketika mana dia nak dibai'ah, dia tak mau. Dia tak mau. Mati-mati dia tak mau. Sampai last kali dia dipaksa untuk dibai'ah, baru dia terima. Dia bukan jenis minta jawatan pada. Dia dipaksa, last kali baru dia terima. Jadi hari ni banyak Imam Mahdi semua mengaku. Kan? Dan sebelum kemunculan dia pun ada tanda-tanda lain dulu. Cuma kita kata kita ke arah tu lah. Sebab tanda akhir zaman antaranya fitnah akhir zaman al-qatlu kata Nabi, perang, pembunuhan. Cuba tuan-tuan tengok perang yang berlaku di Asia Barat, di Timur Tengah. Banyak. Start tahun 90-an kot dah, terhujung 80-an. Yang start perang Teluk tu bila Perang Teluk tahun 91. Perempuan tak ingat 91 tuan-tuan, Perang Teluk. Saya ingat sebab apa? Sebab lepas Perang Teluk saya pergi Timur Tengah. Waktu ingat lepas pada tu, lepas selesai Perang Teluk saya pergi. Tuan-tuan, negara Arab mula perang. Syria tempat yang amat damai. Saya pernah duduk di Syria, tuan. Saya mengaji di Jordan dan pernah duduk di Syria. Syria ni tempat yang bagi saya, kalau saya nak tengok negara-negara Arab ni, Syria lah yang paling melekat dalam hati saya. Mengaji sana syok. Mengaji buka kitab kan. Saya talaqi kat sana daripada pagi sampai malam. Dia volunteer beramai, tutup beramai. Dia nak mengajar kita. Kita pergi belajar tu tuan-tuan. Saya student waktu tu. Pergi belajar. Dah lah belajar free. Dapat duit lagi. Syok tak syok? Tuan-tuan kalau duduk belajar ni dapat duit syok tak?
Nak masuk pintu tu ambil seorang RM50. Macam mana? Rasanya seorang ni kena tambah. Tak boleh, tak muat ni kan? Sana macam tu. Saya duduk mengaji pada Tok Guru, saya ingat lagi. Duduk tengah mengaji ni, ada seorang tokemah kot. Nak main jumpa lah kan, tokemah kaya-kaya lah kan. Orang duduk beratok beli mah. Jadi tokemah tu, tokemah orang kaya lah, dia jumpa Tok Guru. Kami pun stop lah Ustaz, duk baca kitab, stop lah. Biar dia selesai dengan Tok Guru tu. Bila dia tengok kami ada, saya dengan 2-3 orang sahabat, dia talaqi Tok Guru. Jadi dia tanya, manhum, depan ni siapa? Mereka ni siapa? Maka Tok Guru kata, hum tulab min Malaysia. Mereka ni pelajar daripada Malaysia. Dengar macam tu tuan-tuan. Dia masuk dalam poket, dia bawa keluar satu genggam duit lira Syria. Dia ambil, dia bagi pada Tok Guru. Ya Syekh, dia kata, wazza' ilaihim. Ya Syekh, tolong bahagi-bahagi untuk dia. Saya waktu tu mengaji tak khusyuk. Sebab apa? Dia nampak kan? Dia ingat kita tak faham. Kita faham kan? Dia ingat ni orang mana ke, orang luar kan, kerti cakap Arab semua. Dia ingat tak faham okay? Kita faham, dapat duit. Itu Syria. Suasana dia hormat sungguh kepada orang yang penuntut ilmu ni. Kita kata, orang kaya memanglah bagi duit macam tu, bagi duit. Tapi ingat betul, kadang-kadang orang kaya lagi gedekut tu. Kadang kaya lagi payah lagi, ketak tangan deg-deg kan. Orang miskin pula Tapi Syria kita tak jumpa untuk ilmu saja. No problem. Siapa tak ada duit, waktu tu lah, bukan tu sekarang, waktu tu siapa tak ada duit nak pergi mengaji, no problem. Jangan duk fikir kalau nak pergi mengaji, nak pergi tuntut ilmu, tak apa. Ada, main kat mana pun ada yang sponsor. Ada. Bukan kata orang kaya, dia orang kaya tak apalah. Saya jumpa sekali tu kuliah saya habis awal. Sebab saya dah kuliah start lepas subuh, duha, sebelum zuhur, lepas zuhur, lepas asyak, lepas maghrib, lepas isyak. Memang intensif lah. Jadi sekali tu lepas asar berhenti awal. Bila berhenti awal, kita pun pergi masjid awal lah. Maghrib ni kalau sejam sebelum maghrib, 45 minit sebelum maghrib, kira awal lah kan. Sebab biasa maghrib orang pergi lewat sikit, kat maghrib orang pergi. Jadi waktu tu saya dengan sahabat 2-3 orang ni pergi maghrib, pergi masjid awal. Sampai kat masjid tu ada seorang yang duduk ada, saya tak tahu Tok Bilal ke Tok Siap. Dia duduk sapu daun-daun kering dekat pekarangan masjid. Sebab masjid dia orang ni ada kawasan berbumbung, ada yang tak ada bumbung. Yang di tengah-tengah ada air pancut, ada air macam air apa? Air pancut tu kan. Nak cerita tak tahu dia punya gambaran masjid dia orang ni. Dia ada style dia. Dia ada satu style masjid ni. Duduk sapu. Bila masuk Assalamualaikum, dia pun Waalaikumsalam. Dia seorang dalam masjid tu. Tengok. Dia pun tengok pelik atas bawah ni. Sebab kita pakai jubah, pakai kepiah semua. Mana Muslim lah, muka tu tak nampak mencarat. Dia tengok. Dia kata, man antum? Dia kata, man antum? Kamu siapa? Kami kata, la nahnu tulab. Kami pelajar. Ulum syara'iyah? Ulum syara'iyah? Syariah ke? Naam, ulum syara'iyah. Min aina antum? Dia tanya, kamu daripada mana? Telah tengok. Nahnu min Malaysia. Kami dari Malaysia. Dia fikir saya, Malaysia? Ba'id min hud? Kam seambil bas? Dia kata, Malaysia tahu geografi. Dia tak tahu Malaysia tu tahu lah. Tuan-tuan, dulu orang Arab tak beritahu tahu Malaysia kat mana. Lah ni dia tahu, dulu tak beritahu. Kami kata, la مش بالباص احنا ركبنا طائرة 9 ساعات بالطائرة مسافة بعيدة. Faham tak? Anggur bila lain kali belajar lah bahasa Arab sikit kan, dah faham. Tuan-tuan, jadi kami kata la مش بالباص احنا ركبنا طائرة, kami naik ke terbang 9 saat, 9 jam naik ke terbang baru sampai. Dia terkejut. Dia kata, semata-mata kamu nak belajar, nak menuntut ilmu, datang daripada jauh. Alhamdulillah, antum nur minal masyriq, kamu ni cahaya dari timur. Dia kata, tunggu saya sini, istana syui.
Dia suruh tunggu situ. Memang kita nak tunggu situ masjid kan. Tunggu saya. Dia pun keluar. Dia bergegas keluar ke luar masjid. Ada apa kat luar masjid? Ada stall jual-jual buah. Dia beli buah anggur, tuan-tuan. Pakcik ni miskin. Kita tengok baju, kita tahu orang susah. Saya rasa kot dalam poket dah. Kalau kita lah 2-3 ringgit habuan makan minum air malam ya, kan, habuan tu lah. Tapi dia duit lera lah. Rupa-rupanya dia buat apa? Dia beli anggur. Dia mari, dia panggil, ya abnai, wahai anak-anakku. Dia kata, pakcik ni tak ada duit. Pakcik orang susah. Tapi bila hampa bagi tahu, hampa mengaji, hampa bertuntut ilmu, pakcik seronok sangat dengar. Pakcik adalah, kalau kita ada RM2 macam itulah, ada RM2 ni. Jadi nak bagi ke hampa tak padan. So pakcik pergi beli apa? Buah anggur. Mari kita makan sama-sama. Dia ambil buah anggur tu, tuan-tuan, dia suap, kami makan. Dia suap. Dia buat macam anak dia semua. Kita suap ada anak kita? Nak suap tak? Tak suap pun. Tak suap. Suami suap tak isteri? Isteri suap tak suami? Masa mula dulu ya. Kenangan lama 20-30 tahun yang lalu. Kan? Lah dah hangat. Ada aircon di rumah pun hangat. Duduk dekat sikit. Tang mana orang duduk, tang tu dia main duduk. Tahu tak panas Tuan-tuan, pakcik ni tuan-tuan, dia suap. Subhanallah, dia nak ra'i apa? Orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan boleh bayang tak suasana macam tu? Makmur tak? Saya bila mengaji ni tuan-tuan, mengaji ni, ujung minggu, hello? Loh, habis dah. Masa tamat. Dia ada signal sini orangnya, nak abang masa habis. Ni tanda-tanda akhir zaman. Dia tengah ceramah bateri habis. Okey, tanda-tanda akhir zaman. Baik tuan-tuan, mengaji ni bila hujung minggu tuan-tuan, dia syoknya mengaji tu. Kita bujang tang-tang waktu tu. Saya mengaji waktu umur 19. Saya pergi umur 18. Jadi cutinya hujung minggu lah kita kata kan. Dia buat berkelah. Mau tak syok? Berkelah di mana? Di kebun mishmish. Apa mishmish? Bukan kismis. Kismis tu anggur. Apricot. Nah, mishmish sebagai. Di kebun apricot. Bunda ada kolam. Syria cantik tuan. Syria dia hijau. Dia banyak tumbuh-tumbuhan. Dia ada kebun-kebun. Arab suka kebun. So, bila main seminggu sekali kan dia bawa pergi duduk kebun. Mengaji kat kebun. Oh, indah tuan-tuan, macam duduk syurga dah. Dengan boleh petik buah, petik buah, boleh terjun kolam. Dia ada kolam dia. Kan? Lepas tu pula duduk sekadang minggu depan pula dia bawa pergi rehlah mana? Jumpa tok-tok guru, jumpa mufti. Dan dia bawa pergi mana? Bila baca kitab Imam Nawawi tuan-tuan, habis kitab, jom pergi mana? Pergi jumpa Imam Nawawi. Tu dia. Di mana tuan-tuan? Di Nawa. Imam Nawawi tu dia lahir di Nawa, kampung dia nama Nawa. Sebab tu digelar Nawawi, nisbah kepada kampung Nawawi. Dia bawa pergi sampai di kampung Nawa tu. Mula saya pergi mana? Masuk masjid tu. Tu cara dia tunjuk pada kita belajar ilmu tuan-tuan, bukan sekadar dalam buku. Kita belajar dengan hati, cara dia. Masuk masjid tu, solat tu. Kita pergi mana tak masuk masjid tu. Masuk masjid, singgah masjid, masuk beli ayak je. Kan? Lagi keluar balik Kau nak semayang atas tu masjid dah. Kan? Tuan-tuan, jadi lepas tu pergi mana? Pergi perkuburan, tempat bersemadinya Al-Imam Nawawi. Waktu tu buka balik. Bila sampai ke perkuburan, sebelah kubur Imam Nawawi buka Sirah Zatiyah, dia punya biodata dia, biografi dia. Bila kita baca, kita terasa dia duduk sebelah kita. Kenal tak Imam Nawawi? Kenal tak? Oh, nak melengung lama sangat.
Yang kita duk baca hadis 40 tu Imam Nawawi lah tuan-tuan. Riyadhus Shalihin tu Imam Nawawi lah. Al-Adhkar tu Imam Nawawi lah. Yang susun semua tu cukup terkenal di Malaysia kita nak mengaji tu Imam Nawawi lah. Dalam mazhab Syafi'i kitab Majmu' Imam Nawawi lah. Jadi Imam Nawawi ni memang kita dalam bab fiqh Syafi'i Imam Nawawi. Tidak alim hadis pun alim, fiqh pun alim. Jadi tuan-tuan boleh gambar tak suasana macam tu? Boleh gambar tak? Makmur dah. Dan sekali dia bawa pula pergi tempat air terjun, air terjun. Cuma air terjun ni tak macam kita lah hutan belantara. Tak, dia hutan dia tak apa dah sangat. Ada rumput-rumput tapi dia air terjun. Lapang nampak tapi ada air terjun. Kita masuk hutan kan. Kita dalam sikit, dia pakai luar. Jadi dalam suasana makmur macam tu, tuan-tuan bayang tak tiba-tiba berlaku perang? Boleh terbayang tak? Tiba-tiba berlaku perang. Saya sendiri terkejut bila berlaku perang itu. Tetapi bila mana kita baca hadis akhir zaman, kita tahu. Sebab apa? Sebab itu petanda akhir zaman sebenarnya. Fitnah akhir zaman antaranya pembunuhan dan peperangan yang berlaku. Dan Nabi SAW pernah sebut tentang akhir zaman akan berlaku satu peperangan di Ghutah. Di mana Ghutah? Di Damsyik. Di mana? Syria. Jadi sebelum peperangan yang besar, ada dulu peperangan yang kecil sebelum datang peperangan yang besar. Itu semua tanda akhir zaman tuan. Itu belum lagi az-zalazil, gempa bumi. Memang gempa bumi itu tak kira lah, banyak sangatlah gempa bumi. Masa kita rasa begitu cepat ke dah? Rasa cepat tak waktu? Ingat-ingat dulu rasa lambat kan? Rasa cepat tak? Cepat. Sekali lagi cepat. Tambah-tambah semuanya mudah kan? Semuanya mudah. Nak tengok TV pun daripada jauh. Tak. Kan? Kereta pun tak. Zaman dulu mana ada. Kan? Zaman dulu semua duk berebut TV, ketak. Dia punya apa tu kan? Itu tu TV. Tu belum mesin basuh lagi tu. Dia mesin basuh ni kan? Mana ada auto sekarang ni, campak perap siap lah. Kan? Lah basuh pinggan pun auto. Basuh pinggan, tuan-tuan ada di rumah? Ada tak? Tak ada lagi. Tuan-tuan ambil tu, dia ada macam oven besar lah. Tuan-tuan ambil pinggan yang tak basuh lagi, buh dalam tu je. Tekan tak dia basuh. Kerak lagi bersusun elok. Ambil pinggannya. Tak ada lagi. Tak beli lagi. Tak lagi. Saya pergi rumah kawan saya tahun lepas, sebelum COVID, saya duduk UK kan. Waktu tu buat sabbatical. Saya pergi dekat UK buat sabbatical 9 bulan saja. Saya pergi rumah kawan saya, orang Malaysia lah, duduk sana, pakai PR sana apa semua kan. Dia duduk di island. Pergi rumah dia. Nak basuh pinggan, kita makan pergi rumah orang kan, makan free, nak basuh ada pinggan. Tak ya Ustaz, tak ya macam apa? Buh dalam tu je lah. Buh dalam tuang tu je lah. Tuang apa? Tuang tu je lah. Tak ya saya basuh. Tak payah, tak kira basuh je lah. Dia buka buh dalam tuang tu kan. Rupanya tak dalam tu, tutup, tak kira dia basuh. Mesin basuh dan siap susun. La ilaha illallah, senangnya dunia ni. Kan? Itu tanda akhir zaman tuan-tuan. Orang zaman dulu hidup dia susah, tapi dia rasa masa tu lama. Orang sekarang hidup dia senang, dia rasa masa tu makin singkat, makin cepat. Dan masa makin cepat itu sebenarnya petanda akhir zaman. Sedar tak sedar tengoklah, malam ni malam 1 Syaban. Cepatnya. Kan? Sedar tuan-tuan. Kita dah ada bulan Ramadan. Sedar-sedar saya bulan depan main untuk ceramah Ramadan pula, tazkirah Ramadan. Contoh. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, maknanya begitu cepat masa lalu, itu pertanda akhir zaman. Dan banyak ujian-ujian yang berlaku pada kita pada hari ini. Ujian yang bagi saya, ujian yang sangat besar pada kita adalah ujian gadget. Betul tak? Betul tak gadget? Hari ini kalau kita Quran tak ada, kita tak terasa. Kalau gadget tak ada, handphone tak ada. Cuba tuan-tuan kata tuan-tuan nak pergi mana, nak pergi Kuala Lumpur kan, nak start pergi Kuala Lumpur, sampai tengah jalan tertinggal, rasa handphone tertinggal.
Agak patah balik ke tak? Hantar patah balik ke tak? Patah balik, mana boleh, handphone tak ada. Selagi orang telefon, selagi nak hubung sana, semua tak boleh. Tapi kalau Quran tinggal, tak apalah, biar apa. Duk biasa dah buat Quran, kita dah buat baca Quran kita special tu. Kita dah buat Quran tu je kan. Tertinggal, lupa. Tak apa. Dah patah balik? Tak lah. Tapi handphone tinggal, patah balik tu. Budak-budak lah tuan-tuan. Dengan handphone macam mana? Bukankah itu satu ujian, satu fitnah, satu ujian yang tak pernah ada zaman dulu, tapi ada zaman sekarang. Sebab tu saya kata gitu, dulu kita mengaji, saya ingat lagi masa saya belajar dulu, kita masih ortodok waktu tu. Ortodok mana? Kita buat assignment pun tulis tangan. Nak berhubung dengan family pun telefon tepi jalan tu dah lah bayar mahal. Kan? Lepas tu telefon cakap Ustaz, kena tunggu dulu. Baru suara baru sampai. Sekejap, lepas tu sana cakap, kadang-kadang dia bertembung suara. Dah lama habis waktu kan. Lah kali tulis surat lah, ke hadapan ayahanda dan bonda. Waktu tu kira praktis hak belajar di sekolah tu. Masa tu lah ke hadapan ayahanda dan bonda yang diingati selalu. Bubuhlah aerogram. 2 minggu baru sampai. Hari-hari duk mengaji, duk kuliah tapi singgah tengah jap pos. Ada dekat box, ada tak ada. Kan? Itu makna kita berada di kejauhan, kita tak ada berhubung dan kita mengaji pun boleh fokus, boleh apa semua. Zaman lah tuan-tuan, mengaji di mana telefon, di Amerika ke di Jepun ke, berasa macam duduk depan kita. Betul tak? Dia telefon mak dia, mak babak, dia bawa beronda satu universiti, mak dia tu macam duduk Jepun dah, walaupun duduk sini. Pasal apa? Dunia hari ni macam tu, makin kecil. Ini tanda akhir zaman. Yang akhirnya kadang-kadang manusia dilalaikan dengan benda yang seumpama ini. Berapa ramai yang lalai dengan yang ni? Lalai. Ini ujian akhir zaman. Cuma saya sebut tadi bahawa ujian-ujian yang berlaku ni makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Dan sebelum datangnya Mahdi itu pun ada lagi ujian-ujian makin besar, yang mana antaranya apa? Antaranya benda mungkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap mungkar. Benda jadi terbalik tuan. Benda yang penting jadi kurang penting, yang kurang penting jadi penting. Contoh mudah yang dah berlaku sekarang ni, fardu kifayah jadi fardu ain jadi fardu kifayah. Betul tak? Realiti kita pada zaman sekarang ni, fardu ain jadi fardu kifayah, betul? Fardu kifayah jadi fardu ain, dah terbalik. Tuan-tuan, malam ni orang duk tunggu ni apa ni? Iklan tak berhenti dah dalam TV tu. Anugerah. Tu dia anugerah. Kan? Anugerah. Ada tengok jam start cepat habis sikit Ustaz. Kami kau dah nak balik tu. Kau boleh dah lah tengok. Tuan-tuan, ini yang kita fitnah akhir zaman. Benda yang lebih penting nampak tak apa penting. Benda yang tak apa penting nampak yang lagi-lagi penting. Saya tahu, saya dekat universiti, saya tengok pelajar-pelajar. Ada di antara mereka yang baca Quran pun tak tahu, tapi masuk universiti, fardu kifayahnya bagus, SPM-nya bagus, fardu kifayahnya okey. Quran tak boleh. Bukankah Quran itu fardu ain? Fardu ain. Dan makin banyak. Jadi ini sesuatu yang kita lihat terbalik ini. Ini merupakan tanda akhir zaman juga, fitnah akhir zaman. Dan tanda besar yang pertama ialah datangnya Mahdi. Lepas Mahdi akan tubuh kerajaan di Palestin. Sekarang ni Yahudi menguasai Palestin kan. So nanti Yahudi akan keluar pada Palestin. Kerajaan Mahdi di mana? Di Palestin. Lepas tu ada satu peperangan besar, dia panggil Malhamah Kubra, antara orang Islam dan juga orang Nasara. Cerita dia panjang, saya sebut sikit dah lah. Lain kali lah kita sebut tadi, kalau cerita akhir zaman panjang, cuma saya sebut hin-hin ya. Kita nampak dia punya susu galur ya. Hari tu dalam rancangan TV Hijrah Al-Qari'ah, terlepas. Tu tanda akhir zaman. Nanti tengok tak? Tapi dia siap pun waktu maghrib. Tapi waktu tu waktu PKP dia siap. Memang tak pergi mana lah. Kan? Tu lepas. Seingat saya. Rancangan Al-Qari'ah.
Itu memang rancangan tentang akhir zaman. Tapi dia tak cerita buka kitab ni, dia cerita dia buat dalam bentuk pidato je. Jadi tuan-tuan, lepas pada tu datangnya Dajjal. Dan Dajjal ini merupakan fitnah ujian yang paling besar. Hingga akan disebut dalam hadis Nabi SAW, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak dari Nabi Adam AS sampai hari kiamat melainkan fitnah Dajjal. Dajjal ni besar fitnah dia. Hari ni ada orang kata pula Dajjal tu adalah ideologi, sistem, konspirasi. Tuan-tuan, Nabi sebut Dajjal ni satu-satu. Nabi sebut dia ni orang. Nabi cerita dia macam rupa dia macam mana, rambut dia macam mana, mata dia macam mana, keturunan apa, semua Nabi cerita. So memang dia orang. Sebab tu jumhur ulama menyatakan, majoriti ulama menyatakan dia seorang manusia biasa. Allah bagi kelebihan pada dia. Kata Dajjal ni dia boleh buat benda luar biasa. Tu dia bukan jin, dia bukan makhluk asing, dia bukan alien, tetapi dia adalah manusia. Dan dia membawa fitnah yang sangat-sangat besar. Sebab itu untuk mengelak fitnah Dajjal ni, antaranya doa kita sebut tadi. Begitu juga kita membaca surah Al-Kahfi. Usima minad Dajjal, kata Nabi, akan diselamatkan dari Dajjal. Bukan baca sajalah, cuba hayati. Sebab surah Kahfi antara lain menceritakan tentang orang yang mempertahankan akidah dia. Surah Kahfi antara lain bincang tentang apa? Orang yang mempertahankan akidah dalam suasana ketika itu masyarakat semuanya kufur pada Allah Ta'ala. Daripada pemimpin tertinggi sampai rakyat jelata, semua kufur. Tiba-tiba ada pemuda, berapa orang ni, 7 orang ni yang beriman. Mereka terpaksa menyelamatkan akidah mereka. Sampai terpaksa lari masuk dalam gua. Sampai Allah tidurkan mereka selama berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun apa tidur? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Mereka tinggal dalam gua tersebut selama 300 tahun dan ditambah 9. So, mana satu? 300 sinin wazdadu 9. 300 tahun dan ditambah 9. So, berapa tahun sebenarnya? Yang mana? 309. Kalau 309 sebab Quran tak kata 309 tahun. Sebab sebut 300 tahun dan ditambah 9. Sebab beza dia? So sebenarnya berapa 300 ke 309? Okey, kalau tambah 9 jadi 309. Pasal apa Allah tak sebut 309 tahun? Pasal apa kena bagi tahu 300 tahun dan ditambah 9? Pasal apa? Dia hidup lama mana? 9 tahun? Lamanya hidup. Dia hidup saya. Sekejap ya, tak sampai 9 tahun dah. Setahun tak sampai. Saya. Dia sebenarnya, itu kata uniknya Al-Quran. Nak suruh kita fikir. Kita baca Quran ni, kita nak mengaji, nak mengkaji. 300 tahun kalau kita tengok kalender berdasarkan peredaran matahari. Kalender peredaran matahari macam kita duk guna kalender Januari Februari itu berdasarkan peredaran matahari kan, itu 300 tahun. Tapi kalau kita nak guna kalender berasaskan peredaran bulan macam hijrah tu, tambah lagi 9. Tu wazdadu 9 tambah lagi 9, jadi 309. So dua-dua betul 300 tahun pun dia, 309 tahun pun dia berdasarkan kalender apa yang guna, kalender matahari ke kalender bulan. Sebab kalender ni dua tu je tuan-tuan, sama ada ikut peredaran matahari atau ikut peredaran bulan. Maka itulah kalau bulan dia setahun tu cepat sikit kan, kalau matahari dia lambat sikit. Jadi 300 tahun campur 9 kalau itu. Jadi maknanya tuan-tuan, bagaimana mereka mempertahankan akidah mereka. Jadi surah Al-Kahfi cerita berakidah. Maka dengan sebab itu, kalau kita berhadapan dengan Dajjal, fitnah Dajjal fitnah yang sangat-sangat besar, maka hanya kekuatan akidah sahaja yang dapat memberi kekuatan pada kita untuk kita menghadapi segala fitnah tersebut. Saya dah tengok, ada soalan ni. Lah, ni orang luar ni.
Saya ingat soalan sini kan? Tengok cerita lain. Tak ada, seorang sini tak suka tanya soalan. Kita tengok. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, saya tak berasa lagi saya buka soalan secara lisan. Okey, saya tutup soalan, tak tanya. Okey, saya cerita. Lepas Dajjal apa? Lepas Dajjal turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa yang akan bunuh Dajjal, tuan-tuan. Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Ini semua dalam hadis Nabi SAW. Cuma saya tak sebut hadis dengan apa kita kata waktu yang terakhir ni. Saya akan sebut peristiwa-peristiwa saja. Selepas daripada tu apa? Dajjal dah mati dah. Lepas pada tu datang pula Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni dia merupakan satu bangsa di kalangan manusia yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Agak-agak kita sempat tak semua ni? Allahu a'lam. Habis Ya'juj Ma'juj, maknanya habis dapat tanda akhir zaman yang berkaitan dengan kecelaruan atau peperangan di kalangan manusia. Habis. Lepas tu dia akan pergi kepada apa? Cakrawala. Apa dia? Tanda yang pertama akhir zaman yang melibatkan cakrawala selepas tamatnya Ya'juj dan Ma'juj, selepas pemerintahan Nabi Isa alaihissalam, yang diriwayatkan bahawa Nabi Isa akhirnya bila dia wafat dikebumikan di mana? Di mana? Di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang ni yang ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ada satu lagi kosong. Kan? Jadi maknanya selepas pada tu dah dunia dan makmur apa semua, barulah berlakunya tanda yang lagi besar, iaitu matahari naik sebelah barat. Waktu tu hak Nabi kata taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. So sebenarnya ada dua waktu taubat kita tak diterima. Ada dua waktu, tuan-tuan. Satu, ketika mana matahari naik sebelah barat, taubat dah tak diterima. Yang kedua, ketika mana nazak nak mati. Ini yang paling cepat lah, paling dekat dengan setiap orang kan. Ketika mana nazak nak mati, waktu tu taubat tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan tengok Fir'aun taubat tak? Fir'aun masa dia tenggelam Laut Merah tu, dia kata apa? Dia beriman dengan Tuhan. Masa tenggelam korok-korok tu, dia kata aku okey, aku beriman dah, faham nazak dah. Waktu tu dah tak diterima. Jadi Nabi kata apa? Innallaha yaqbilu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala terima taubat hambanya selagi mana nyawa belum sampai ke halqum. So ada dua waktu taubat tak diterima. Satu, matahari naik sebelah barat, waktu tu tak ada apa dah, tak diterima dah. Satu lagi adalah ketika nazak. Hak nazak ni hak paling dekat dengan kita. Sebab tu para ulama kata sebenarnya tanda kiamat yang paling dekat dengan kita mati. Sebab mati juga merupakan tanda kiamat. Sebab bila kita mati, kita menuju kiamat. Kita tak boleh batal balik atas dunia dah. Biarlah orang masih hidup atas dunia, tak berlaku kiamat semuanya lagi. Tapi bagi kita tu dah kiamat dah. Sebab bila kita mati, bermakna kita berada di alam barzah. Alam barzah ni alam transit sebelum alam akhirat. Mana kita bukan duduk atas dunia lagi dah. Maka ketika itu, bagi kita dah kiamat. Sebab tu kata Nabi SAW, bila mana seorang itu meninggal dunia, faqad qamat qiyamatuhu sughra. Bila mana mati seseorang, berlakulah kita kata kiamat kecil baginya. Sebab tu kita kena buat persiapan dan persediaan. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, kata Nabi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa memperbaiki diri dia dan dia beramal untuk hari lepas mati. Baik tuan-tuan, pukul 9 cukup pukul 8, pukul 9 sejam dah. Saya nak buka soalan dah, tuan-tuan. Sila. Ada apa soalan nak tanya? Dipersilakan. Ya. Dukhan selepas matahari naik sebelah barat. Dia dah hujung-hujung dah. Dukhan ni dia sebelum kiamat dah. Ketika mana dukhan tu dia datang 40 hari 40 malam. Bukan jerebu kita ni. Jerebu ni dia main antara
Pasal Sumatera punya terbakar, dia mai kat Indonesia, mai kat Malaysia, kita kata tanda kiamat dah, dekat dengan kiamat dah. Jerebu hak berlaku tu dukhan tu satu dunia. Minal masyriq il maghrib, timur ke barat. Dan dia main 40 hari. 40 hari itu pula bila dukhan tu, asap tu kena orang beriman, disedut tu jadi macam sesemua. Soseh sesemua kan. Bila kena orang yang kafir, orang yang ingkar pada Allah, dia masuk ke dalam, dia jadi sakit. Asap tu keluar ke hidung, asap masuk keluar ke hidung, keluar ke telinga. Dia jadi hayang-hayang macam orang mabuk. Satu penyeksaan buat mereka. Ini semua dah peringkat-peringkat akhir dah. Wallahualam. Lain soalan? Allah sebut dalam Quran kan surah Ad-Dukhan, fartaqib yawma ta'ti as-sama' bi dukhanin mubin. Lain soalan dah? Ya. Dengan tanda-tanda akhir zaman sekarang ni, tentang yang terbaru berkenaan dengan kalimah Allah, yang mana telah pihak kerajaan pun boleh guna, apa pandangan Islam sebenarnya? Baik, dia sebenarnya penggunaan kalimah Allah Ta'ala ini, golongan musyrikin dirakamkan oleh Allah dalam Quran. Memang mereka sebut Allah itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila mana ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka kata Allah. Jadi orang musyrikin pun dia beriman adanya Allah, cuma masalah dia syirik kepada Allah. Sebab tu kalau kita tanya tempat kita ni, Chinese contoh yang bukan Islam, kita tanya ada siapa yang cipta kamu? Tuhan Allah. Dia tak kata berhala. Berhala dia yang buat. Dia yang buat. Dia kata apa? Tuhan Allah. Mana dia tahu. Jadi sebut merujuk kepada Tuhan yang satu boleh. Tetapi kalau dia kata itu Jesus itu Allah, berhala itu Allah, tak boleh. Tapi kalau dia walaupun dia bukan Islam, dia syirik pada Allah, tapi dia tahu Allah tu yang satu tu, Allah yang bagi rezeki, tapi bagi dia tak boleh pergi langsung ke Allah, dia guna perantaraan, mana dia syirik pada Allah, tapi hak dia sebut Allah tu betul lah. Macam Quran sebut kan, orang musyrikin tu bila tanya siapa cipta langit bumi, dia kata Allah, tapi semua berhala. Tu masalah kan. Jadi Allah itu mesti merujuk kepada Tuhan yang satu. Tapi kalau pergi tunjuk berhala pun Allah, kacau lagu ni kan. Ini satu perkara yang sudah bercanggah, bahkan sepatutnya dibendung daripada awal. Dibendung supaya dia tak merebak. Dia macam kanser kan? Kalau tak dibendung dia akan merebak begitu drastik dan begitu cepat. Lain soalan? Ada tadi? Sama. Oi, sehati sejua. Ya. Baik, Imam Mahdi yang betul dia bukan duduk di Seremban, Senang Wang pun tak ada. Cari tu Senang Wang tak ada. Imam Mahdi sebab macam orang cari di Gunung Jerai apa semua tu, ada orang cari di Gunung Jerai Imam Mahdi. Imam Mahdi ni dia dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah. Satu ketika pada bulan Ramadan, hari pertama Ramadan berlakunya gerhana bulan. Di pertengahan bulan Ramadan berlaku pula gerhana matahari. Dalam satu bulan yang sama berlaku dua gerhana. Dan pada tahun itu pula, lepas pada Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, musim haji kan, berlaku pula pertumpahan darah besar-besaran di Jamrah. Orang merompak, bergaduh sampai darah tu mengalir. Waktu tu manusia dah tak tahan dah. Waktu tu mereka akan cari Imam Mahdi di mana? Di Makkahul Mukarramah. Mereka akan cari. Siapa akan cari? Para alim ulama. Diriwayatkan pada peringkat awal 7 orang yang datang daripada pelbagai tempat, yang mereka tu tak pakat. Mereka tak pakat. Sampai sana baru tahu ada tujuan yang sama, sebab nak cari penyelamat. Akhirnya mereka cam berdasarkan hadis Nabi. Daripada tengok hadis Nabi kan cerita macam mana rupa bentuk Imam Mahdi,
macam mana muka dia, macam hidung dia, macam mana dan sebagainya. Dia kalau nak cakap, dia gagap sikit, dia tepuk paha belah kiri baru dia lancar sikit. Jadi tengoklah banyak tanda disebut dalam hadis. So kita dia ni dia pun memegang dia nak baik, tak mau lari ke Madinah. Dia pergi cari Madinah, dia lari ke Mekah. Tu saya kata lah, dia kalau bahasa utara kita pelekoh, tu bahasa utara lah. Orang negeri tak tahu kata apa kan. Pelekoh ni mana paksa, pegang kena juga, kena bai'ah juga. Kami tak boleh lah, kena umat Islam perlu pada pemimpin nak menyelamatkan dunia, kerana dunia tak ada pemimpin, khalifah tak ada. Dah jadi cacat merbah dah. Umat Islam dipegang, diucuk hidung dan sebagainya. Jadi Islam tu dibuang macam tu ya. Orang pegang pada Islam tu jadi susah. As-sabiru ala dinihi kal qabili al jamri. Orang yang sabar dalam perkara agama macam orang yang genggam bara api. Kan? Itulah cerita dia. Ringkas. Itu cerita ringkasnya. Okey. Allahuakbar. Tapi macam saya sebut tadi, kalau orang tu mengaku Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Hak ada Allah semua duk mengaku, hak jalan sesat semua mengaku. Oh, kami ada Imam Mahdi. Bohong. Tolak, reject. Sebab apa? Sebab ini adalah ajaran-ajaran yang menyeleweng. Banyak ajaran menyeleweng sana. Macam-macam. Ya. Wallahualam. Lain soalan? Tak ada. Muslimat lah. Tak ada. Okey, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau tak ada maknanya saya rasa cukup lah kot. Sekadar itu, dalam musim kita kata masih lagi PKP sini B lagi kan, PKPB. Musim PKPB ni kita masih ada lagi SOP yang perlu kita patuhi dari sudut masa dan sebagainya. Jadi saya tak nak ambil masa yang lebih panjang lah. Sekadar itu sedikit perbincangan kita. Moga-moga insya-Allah perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya kita belajar, kita ada ilmu, kita dapat mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Itu yang paling penting sekali. Kita menyiapkan bekalan untuk hari selepas ini ataupun selepas kematian kita. Jadi sementara hayat di kandung badan ni lah, kita nak usaha sungguh-sungguh. Apatah lagi umur kita makin lama makin meningkat, dan kita nak sebanyak mungkin nak mencari bekalan. Al-yawm yawmul amal wal hisab wa ghadan yawmul hisab wal amal. Kata Sayyidina Ali, hari ini masa kita duduk atas dunia ini, hari untuk beramal. Tidak ada lagi hisab, perhitungan tak ada. Besok di akhirat hari hisab, tidak ada lagi amalan. Jadi masa sekarang lah kita saling mengingati di antara satu sama lain untuk kita mempertingkatkan usaha kita dan juga amalan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu tuan-tuan, pertemuan kita pada malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, salah silap saya pemaaf. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطاتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفارقنا من بعده تفارقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.